Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Perbincangan kita yang lepas ialah tentang kelebihan sembahyang 5 waktu dan juga arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita jaga keluarga kita agar mendirikan sembahyang. Dan bagi orang yang tidak sembahyang dengan sengaja, iaitulah dalam hadis-hadis yang sahih di sini mengatakan ia ni kufur. Ada sebagian ulama kata tak kufur lagi selagi dia tidak ingkar. Yang terakhir sekali ialah masalah qada semaya. Siapa dia tinggal semaya kerana terlupa atau tertidur, maka ini istifaq ulama dasar kepada hadis man nasiya salatan falyusalliha idza zakaraha. Kalau dia semaya, apabila dia teringat ataupun dia bangun daripada tidur dia, tidak ada kafarah denda dia kecuali itu saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun qada semaya yang ditinggal dengan sengaja, maka sebagian ulama mengatakan kena qada kerana ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala, wajib dia qada. Dan ada sebahagian lain kata tak kena qada kerana orang yang meninggalkan sengaja semaya dengan sengaja ini telah menjadi kafir, murtad waliyadzubillah, maka dia kena bertaubat dan kembali kepada Islam. Itulah dua pendapat masalah qada semaya. Yang pada malam ini kita masuk pada fasal yang kedua, iaitu syarat-syarat sah sembahyang. Kita nak sembahyang ni dia ada syarat dia. Apa makna syarat? Apa makna syarat? Syarat ini ialah satu perkara dia mesti ada. Kalau tak ada dia, tak sah satu pekerjaan. Itu makna syarat. Syarat itulah suatu yang mesti ada. Dia ini menentukan sah atau tidak sesuatu perbuatan yang kita lakukan. Tetapi syarat ini bukan termasuk dalam perbuatan tersebut. Maknanya syarat asas semaya ni, mesti kena ada syarat ni. Kena cukup syarat. Kalau tak cukup syarat ni, semaya kita tidak sah. Tapi dia bukan daripada semaya. Dia syarat asas semaya. Ini beza di antara syarat dengan rukun. Rukun tidak sah semaya. Mesti dia kena ada, tidak sah semaya. Dan dia itu daripada perbuatan semaya. Itu beza di antara syarat dengan rukun. Bahasa Arab sedap. Dia kata, ma yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun li zatihi. Syarat dianya, bila ada benda tu ada. Dan bila dia tak ada, tak jadi. Tapi dia bukan daripada perbuatan semaya. Itu beza di antara syarat dengan rukun. Jadi malam ini kita masuk pada syarat sembahyang. Jadi habislah kita dalam bab kelebihan semaya, dalam bab hukum meninggalkan sembahyang dan hukum qada semaya. Syarat asas sembahyang ni, firman Allah Ta'ala, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa membersih dan mensucikan dirinya zahir dan batin. Mana orang ni? Orang Tuhan saya. Orang bersih, bertaubat dan bersih. Surah Al-Baqarah ayat 222. Firman Allah Ta'ala lagi, Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Maksudnya, dirikanlah olehmu sembahyang. Bila? Ketika gelincir matahari. Bila gelincir matahari? Jangan kita faham gelincir matahari ni seperti kereta api cabut rel. Gelincir daripada rel. Maknanya matahari ni dia jalan daripada pagi naik ke tengah-tengah langit. Tengah-tengah langit tu dia panggil fi kabidis sama, tengah langit. Bila dia cenderung sikit, itu dipanggil gelincir matahari. Maksudnya sudah
Keluar daripada tengah-tengah, gilah sikit. Alah jatuh sikit, itu gelincir matahari, masuklah waktu sembahyang zuhur. Daripada gelincir matahari hingga waktu gelap malam. Ila ghasaqil lail sampai malam gelap, ada sembahyang sini. Sembahyang apa ada sini? Zuhur, asar, maghrib dan isya. Wa aqsa Quran al-fajri, dan dirikanlah sembahyang subuh. Sembahyang subuh dia tak jauh pasal dia ya tengah gitu. Sembahyang subuh jauh ngawal. Ngisya apa jauh? Dengan zuhur pun jauh. Jadi Allah SWT bagi ihtimam pada sembahyang subuh, dia sebut wa Quran al-fajr. Ini sajalah waktu sembahyang yang disebut dalam Quran. Pada ni kita ngaji hadis, dipanggil hadis Jibril tentang waktu sembahyang. Firman Allah Ta'ala lagi, Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah, bersiap pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah atau mengerjakan sembahyang. Maknanya nak suruh pakai molek bila nak pergi sembahyang. Yang kita pakai baju atau kalau kita rumah kita nak pergi kedai kita memilih baju tak mudah sama. Saya nak pergi masjid tu pakai hak kita gitu ya. Tak sama. Pasal nak pergi masjid ni jumpa orang. Kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal tu kita nak baju sama. Bersih dengan sama. Semua ayat-ayat yang disebut ni ayat yang menjadi dalil kepada syarat sembahyang. Lepas ni dia akan urus Ustaz. Firman Allah Ta'ala lagi, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Oleh itu hendak hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Mana kalau orang duduk Mekah, duduk dalam Masjid Haram, dia kena hadap depan dia Kaabah. Tapi kalau orang jauh, syatra. Syatra itu mana ke arahnya. Mekah dah di sana, kita hadaplah. Tempat letaknya Kaabah yang menjadi kiblat itu. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya semasa mengerjakan sembahyang. Ini arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ayatnya berapa hikmahnya? Maya ini mesti hadap pada arah satu. Hikmahnya nak ayat umat Islam ini mesti bersatu. Kalau tidak, kita boleh pilih. Masjid ni ada lagi ni, masjid lain ada lagi. Jadi tak nampak tidak bersatu. Berdasarkan ayat-ayat suci ini dan hadis-hadis Nabi SAW yang akan diturunkan di sini, yang akan disebut di sini, alim ulama menerangkan bahawa syarat-syarat asas sembahyang ialah yang pertama, ini kita kena ingat, syarat asas sembahyang ini yang pertama apa? Hendaklah berkeadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Pasal itu dalam mukaddimah kita baru ni, sebelum masuk bab sembahyang, dia sudah bicara dalam bab air, bab wudu, bab mandi dulu pasal semua benda yang kita bicara baru ni nak perginya pada sembahyang. Kedua, suci tubuh badan. Tubuh badan kita kena bersih. Pakaian dan tempat sembahyang bersih dari benda-benda yang najis. Jadi bila sebut tubuh badan ni kita kena perhati. Lo ni zaman moden ni, terutamanya orang perempuan, anak-anak kita ke orang-orang di rumah kita, tengok kata, kadang-kadang dia pakai benda-benda yang tidak sampai sembahyang. Kuku hak tu buat macam-macam ni tak sih. Nak warna biru, merah, kelabu. Rambut dulu, kalau rambut putih, kalau rambut warna tidak hitam ni, aib tak? Apa dia ni rambut ubah dia? Atau rambut penyakit orang panggil. Lo ni rambut macam-macam mainnya pakai dicak. Cak buat warna tu, warna ni. Pasal? Nak si orang putih. Orang putih dia beranak. Tu lagu tu rambut dia warnanya. Kalau kita beranak hitam molek ni, kita suka apa? Bagi molek tu saya buat. Kena sesuai dengan kita. Jadi setengah benda-benda dia guna. Sama ada cat kuku ke, guna rambut ke. Ada sebab 1, 2, 3 jenis benda ni, memang dia ni tak sampai ke kuku ataupun ke tempat yang kena benda ni. Mana kalau tak sampai, dia semaya, kau tak semaya, kau tak ada air semaya. Mandi ke tak mandi, dia tak mandi. Tak mandi dari segi syariatnya. Mandi dari segi basah tubuh. Mandi dari segi, mandi biasa tu mandi. Tapi dia mandi nak angkat hadas, tak angkat. Kita perhati tengok. Tengok anak-anak kita. Dia kata, okey anak besar nak pergi jamu lagi tangan dia. Kita ayuh ni.
Dengan dia nampak mesra. Tengok, Allah, somel tangan mek. Dulu tak ada warna, tak klik follow pun ada warna pula ada. Tanya buat yang gap pun kau ni. Boleh tak kita boleh tanya dah. Anak-anak klik gaya. Ada mau terlambat tu saya klik anak lagu ni. Kita sebut dah main lepas dalam perbincangan kita lepas. Bagaimana Syekh Daud kata, orang yang tak semaya ni tak ada berkat dalam hidup kita. Baik tak sedut kali kita dalam hidup lain. Mana manusia ni masalah berkat tak berkat. Kena bincang lagi walaupun kita di akhir zaman. Itu di antara perhatian yang kena ingat. Suci daripada tubuh badan kita ni. Jangan ada najis. Jangan ada benda-benda yang menghalang sampainya air kepada tubuh kita. Ketiga, mengetahui masuk waktu. Syarat yang ketiga, mengetahui masuk waktu. Kalau kita pakat ramai-ramai, tengok matahari, gelap lagi, kita pakat bayar maghrib tu kan. Tapi tak yakin masuk waktu, tak boleh. Kena betul-betul pastikan dia tu masuk. Baru boleh bayar. Kecuali, keadaan orang panggil ruyum. Maknanya dunia ni gelap. Tak nampak kau satu. Terlalu apa ni, angin ribut kuat. Tak nak oyak lagi, menggolong ni ada jam pun tak. Sampai orang tak ada jam, dia tengok matahari je. Tu boleh jadi suasana tu timbul lah. Tapi zaman kita ni, kalau kita nak kata tak ada itu. Ada banyak lagi dia panggil pilih yang lain. Dengan jam, dengan radio, tu lubang kita. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Ini 5 perkara dalam kitab kita tulis ini 5 perkara. Kalau faham ni tak apa dah. Tengok nombor 1 bawah. Syarat-syarat yang mewajibkan sembahyang pula. Syarat nak jadi wajib sembahyang. Hak sana syarat asas sembahyang. Yang pertama Islam. Kalau orang tidak Islam dia tak wajib sembahyang tapi dia dituntut sembahyang. Balik tu orang yang sudah sampai umur, kita cerita dalam bab bau ni, tanda-tanda balik. Contohnya kalau budak tidak balik pun, tak wajib tapi Nabi kata suruh. Umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, suruh. Gaya, pujuk. 10 tahun tak sembahyang juga, niat pasal nak suruh lekat. Dalam masa 5 tahun ni kena sembahyang. Umur 15 tu balik berakal. Syarat lagi, wajib sembahyang ni orang berakal. Kalau orang hilang akal dah, dah besar dah dia ni. Ada pula yang menambahnya dengan beberapa syarat lagi seperti yang tersebut dalam setengah-setengah kitab fiqh. Jadi nak manja dia kata klik buku kitab fiqh. Kitab kita ni lebih menjurus kepada fiqh as-sunnah. Fiqh berdasar kepada dalil. Itu makna fiqh as-sunnah. Kalau habis kitab kita ni insya-Allah taala kita baca fiqh as-sunnah hak panjang lagi. Macam syarah pada Bulughul Maram umpamanya. Ataupun dia panggil fiqh as-sunnah yang ditulis oleh Said Sabiq. Panjang. Tapi nak perhabis ni dululah. Hak rengkah kita perhabis ni insya-Allah taala. Jadi kita faham dah ni 5 syarat ada sini. Syarat yang pertama, yang kedua, suci dari hadas dan benda-benda yang najis. Mana dalil dia? Dalil dia hadis yang ke-52. An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatun bighairi tuhur. La tuqbalu salatun bighairi tuhur, rawahu Muslim. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima sembahyang yang dikerjakan dengan tidak bersuci dari hadas dan dari benda-benda najis. Mana sembahyang hak tak ada tak suci ni, hak ni sembahyang ni tak terima. Hadis-hadis yang berhubung dengan soal ini telah dibentangkan dengan panjang lebar dalam bab yang pertama, iaitulah bab kebersihan dan kesucian dalam Islam. Kita hurah ada dalam bab ini, itulah bicara. Syarat yang ketiga, mengetahui masuk waktu. Sembahyang fardu yang 5 adalah dikerjakan pada waktunya yang tertentu. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran Al-Karim, Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang beriman. Itu makna kitaban. Kitaban makna ketetapan fardu yang diwajibkan kata orang beriman. Mawquta yang tertentu waktunya. Waktunya sudah ada. Tak boleh kita nak tukar-tukar waktu. Dan juga pada beberapa ayat yang lain. Di antaranya ayat 78 dari surah Al-Isra.
dan diterakan pada awal fasal ini. Inna aqimis salata liduluki syamsi tadi yang kita baca tadi. Surah Al-Isra. Dalam hadis pula diterangkan. Hadis 53 ni masyhur di kalangan orang yang mengaji fiqh. Dia panggil hadis Jibril. Pasal Jibril mari ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maya ikut waktu. Dua kali dia mari ajar. Kali yang pertama mula-mula masuk waktu. Hari yang kedua ujung waktu. Lepas tu dia royak ya Muhammad waktu semaya di antara dua ni lah. Hak mari kita maya awal, hari ni maya ke dia. Jadi tujuannya nak ajar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan nak suruh maya lewat, nak ajar waktu. An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammani Jibril alaihi salam 'inda al-bait marrataini fa shalla bi adh-dhuhra hina zalat asy-syamsu wa kanat qadra asy-shirab wa shalla bi al-'asra hina kana dhilluhu mithlahu wa shalla bi al-maghrib wa shalla bi al-maghrib hina afṭara as-shā'im وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم. Itu hari pertama. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril alaihi salam telah menjadi imam sembahyang bagiku 2 kali di sisi Baitullah. Tujuannya untuk menerangkan waktu-waktu sembahyang. Lalu dia sembahyang zuhur denganku ketika gelincir matahari. Waktu gelincir matahari, iaitu ketika kelihatan sedikit bayang-bayang yang menunjukkan gelincirnya. Dan ia sembahyang asar denganku ketika bayang-bayang sesuatu benda sama panjangnya dengan benda itu. Kita tahu ya, masuk waktu asar ni bila bayang kita sama panjangnya kita. Itu masuk waktu asar. Dan ia sembahyang maghrib denganku ketika matahari masuk. Maknanya tak jatuh matahari. Semasa orang berbuka puasa. Orang berpuasa, berbuka puasa. Orang tahulah. Bila masuk matahari tu orang buka puasa. Dia sembahyang maghrib masa tu. Dan ia sembahyang isya denganku ketika hilang mega. Mega warna merah dia. Kita nampak langit tu. Warna merah lepas di langit. Dan ia juga sembahyang subuh denganku ketika diharamkan makanan dan minuman atas orang yang berpuasa. Senang ke tak senang waktu sembahyang? Senang. Tak apa-apa nak sanggup. Pasal nak pilih matahari ni ketika dia. Buat tak duduk main jazz sama tak? Duduk main jazz dengar orang tengok kalender. Lepas tu tak bila radio. Kita sendiri tak aja. Kesalnya mati jazz habis nak apa ni. Bukan kita mula cari dah. Itu hari pertama. Falamma kana al-ghad. Salla bi az-zuhra hina kana dhilluhu mithlahu. وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين رواه أبو داود وغيره sanadnya hasan. Setelah itu, maka pada hari esoknya pula. Esok mari pula Jibril alaihissalam. Jibril datang lagi menjadi imam. Dan dia sembahyang zuhur dengan itu ketika hampir-hampir bayang suatu benda sama panjangnya dengan benda itu. Maya zuhur. Hampir-hampir. Maknanya mari, hari pertama mari, ingat tak? Kenapa timur boleh ada? Hari pertama mari dia mayasa waktu bayar orang itu sama panjangnya dia. Hari yang kedua dia maya zuhur hampir-hampir bayang suatu benda itu sama panjang dengan benda itu. Mana wujud dalam waktu zuhur dekat. Dan ia sembahyang asar denganku ketika hampir-hampir bayang-bayang suatu benda 2 kali panjangnya dari benda itu. Jadi Jibril mari maya asar 2 kali ganda bayar. Bayar kita 2 kali ganda. Jadi sini, perbahasan ulama di sini dia kata inilah waktu yang ikhtiar. Kayak mana waktu ikhtiar? Waktu kita boleh pelawak asal kitanya sakat bayar 2 kali ganda. Tu dia kata boleh maya sampai ke gori tu.
Selagi tak bayar maghrib boleh maya asar. Ni hak sengaja melewat-lewatkan ni. Pasal ini dipaham oleh ulama. Ini dipanggil bukan waktu ikhtiar. Bukan waktu pilihan. Tapi ini waktu darurah. Waktu darurah ni banyak benda lah. Contohnya kalau orang tidur, dia bangun masa tu. Tak maghrib lagi. Dia tak payah qada. Dia boleh maya asar dalam waktu dia lagi. Ataupun orang perempuan haid. Dia suci masa tu. Dia boleh maya lagi. Ataupun orang pitam. Pesal. Tiba-tiba dia sedar. 15 minit nak maghrib. Dia boleh semaya lagi. Tapi waktu ikhtiarnya dia kata waktu zil. Sampai 2 kali ganda saja. Semua hak kita orang kita ni dia keluar. Dia ambil selagi tak masuk waktu maghrib, waktu asar lah tu. Itu khilaf dalam masalah waktu ikhtiar. Waktu pilihan dengan waktu darurah. Jadi seboleh-boleh kita ni jangan pelewat semaya asar ni. Lorak asar mana pun lebih daripada jangan sampai bayar kita 2 kali ganda. Pasal Jibril AS dia semaya dengan Nabi kali yang kedua. Dia semaya bila? Dia semaya waktu bayang-bayang apa ni? Bayang suatu benda itu 2 kali panjangnya dari benda itu. Beza dengan dia semaya zuhur tadi. Dia semaya zuhur tadi sebelum daripada bayar jadi 2 kali ganda. Itu menunjuk belum daripada bayar sore itu jadi sama panjangnya dia sebelum sikit. Mana tu akhir waktu zuhur. Tapi waktu asar tak, dia tak tunggu sampai jatuh matahari. Karena ada hadis lain, Nabi SAW orang-orang yang melewat, orang-orang munafik, dia lewat semaya asar. Lewat semaya asar ni, pokok munafik dia tu bila dekat dengan nak jatuh matahari, dia semaya semacam patut ayah. Tahu semaya patut ayah? Semaya lorak, jatuh. 4 rakaat metah, tak ada 5 minit kali sudah dah. Tak ada 5 minit sudah. Jadi kita bahaya. Bila kita semaya lewat semaya asar ni, kita duduk di dalam paras bahaya. Dalam paras bahaya. Karena dibimbangkan kita semaya bukan dalam waktu ikhtiar, tapi dalam waktu darurat. Dan ia sembahyang maghrib denganku ketika matahari masuk. Semasa orang berpuasa, berbuka puasa, tidak berubah waktu. Sembahyang maghrib, tak. Jibril semaya hari pertama dengan hari kedua, rupa. Waktu dah belakang. Maya waktu yang sama. Dia tidak tunggu sampai merah langit. Ya. Jadi sini hak masalah kita ni banyak dalam perhatian kita dapati, terutamanya pihak muslimah ni. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni dia sibuk ke jamu, sibuk ke pasar pinggir, pergi semaya isya terdekat-dekat, semaya maghrib terdekat-dekat nak bayar isya. Jadi apa salah kalau kita harmoni ke suasana? Waktu orang bayar jangan ada ngomong nasi lagi. Cukup dengan buah tamar, air, kalau ada kuih sikit, maya tu. Lepas maya tu kau mau sampai ke isyak. Banyak, ramai masyarakat kita dapati. Sama ada bewah, kau tak bewah kau, dia nak sudah juga pasal minggu. Pasal nak pergi lagi maya terawih. Kena ingat, maghrib ni fardu, terawih sunat. Nak jaga hak sunat, tinggal hak fardu. Ini bahaya. Jadi kita tahu ni planning molek, jangan hidup gaduh nak ngomong dulu, makan sikit-sikit dulu. Perut pun tak kejut. Ni kat sepa air banjir, gaunya serai masuk Allah. Dia kata, waktu habis dia. Soti sehari 12 dia 2 hari ni, masuk dekat macam banjir tsunami, kena serai dah. Kalau masuk kokor dengan buah tamar dulu, kuih sikit, air, harmoni molek, perut pun terima. Dia kata, alinnya molek, kata cara dia ni. Ada orang Cina kita pun, dia semaya jemaah, ada semaya dalam awal waktu, atau akhirnya. Maknanya, dia semaya maghrib, tak berubah waktu. Ini maksudnya maghrib tak boleh lewat. Wa shalla biyal isya ila thuluthil laili. Dan ia sembahyang isya denganku pada waktu lewat, iaitu hingga berlalu 1/3 malam. Nabi kita tidak lewat. Jibril AS tak oyak ke Nabi. Kita sembahyang dekat subuh itu adalah sebab waktu isya ni sampai ke subuh. Itu faham kita. Tapi dalam masalah fiqh sunnahnya, ulama bahaskan, ada yang katakan, sembahyang isya ni, kita boleh lewat sampai 1/3 malam saja. Kalau malam ada 12 jam. 1/3 malam berapa jam? Pukul berapa? 4 jam. Maknanya kalau maghrib pukul 7, sampai 9, 10, kat pukul 11 malam. Habis waktu isya. Waktu ikhtiar. Bukan waktu darurat. Waktu darurat sampai dari pajak. Sampai subuh esok. Jadi jangan ditangguh. Ada juga riwayat lain yang kata sampai setengah malam. Lepas pada tu bukan waktu ikhtiar lagi, kita sudah maya langgar taruh masuk dalam waktu darurat.
Jadi dan ia sembahyang isya denganku pada waktu yang lewat, iaitu hingga berlalu sepertiga dari waktu malam. Dan ia sembahyang subuh denganku ketika bersinar siang. Maka bersinar siang itu kira molek sinar. Sebelum naik matahari. Sudah sembahyang subuh, kemudian ia berpaling kepadaku lalu berkata. Jibril berpaling ke Nabi SAW, dia berkata, wahai Muhammad, ini ialah waktu sembahyang Nabi-Nabi yang terdahulu daripadamu. Waktu kita sembahyang saat ni, inilah sembahyang Nabi-Nabi dulu sekarang ni. Dan dalam pada itu, waktu sembahyang yang mudah diketahui, ialah di antara dua waktu. Waktu sembahyang, boleh sembahyang ni mana waktu ikhtiar. Waktu pilihannya, kita boleh pilih nak sembahyang ni, nak lewat pun sangat sepi. Lebih pada itu lagi, termasuk di kalangan orangnya, lekor dah. Jadi kena, lorak tahu mana, kena beri dulu tengah jalan. Bunyi orang bel masjid hitam, alhamdulillah. Negara kita ni, lebih kurang dengan Arab Saudi juga. Surau banyak, masjid banyak, berjalan, orang tak ada. Itu yang kelebihan kita sikit. Beza kita dengan Arab ni, orang tak ada. Tapi Arab, alhamdulillah. Pasal bila dia bel, tutup habis kalau kedai. Kedai tutup. Jadi, orang nak beli pun tak boleh baik masuk masjid, maya. Dia tutup sudah kejap dah. Klik kali, tak akan boleh tidur. Kemudian kelebihan ni, tak tutup kedai, menyebabkan masjid banyak dah. Bukan comel pak kita pada Arab lagi. Bahagia tempat-tempat musalla kita berjalan. Kalau di Arab tu, bang tak masuk. Orangnya tak ada. Kalau ada pun mayat sore. Jemaah ada. Sebab kita ajak jemaah ke dia tu terbang mana. Masuk mayat jemaahnya dia ni. Dia tak setia pula. Jadi dia sanggup mayat sore ni. Menurut huraian Ahlul Hadis, ulama-ulama hadis kata apa? Sebaik-baik sembahyang yang 5 waktu diperdukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra dan Mi'raj, maka pada hari esoknya turunlah Jibril alaihissalam untuk menunjukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cara-cara mengerjakan sembahyang dan menerangkan waktunya satu persatu. Maknanya bila dia bui satu benda kena ajar dulu. Ini cara dia. Macam kita dulu ni, kalau kita beli barang-barang, tak aja bakar, tak aja guna. Tidak, dia ada katalog dia ada ajar cara guna. Jadi Jibril alaihissalam, lepas Nabi terima wahyu, kena semaya 5 waktu, esok dia mari ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam lagu mana cara semaya, lagu mana waktu dia. Jadi ada belakang dalam fiqh sirah ni, boleh ngaji belakang kita. Sebagaimana yang tersebut dalam hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain. Menurut keterangannya lagi, semasa Jibril turun pada waktu zuhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan sahabatnya supaya menyuruhkan as-salat jami'ah untuk sembahyang berjamaah. Dia panggil as-salat jami'ah ni mana panggil orang. Kerana pada masa itu masih belum menggunakan seruan azan. Ni bila mari kita sebut dalam bab dia nanti insya-Allah. Lalu baginda berimamkan Jibril manakala orang ramai berimamkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia tak nampak. Orang lain tak nampak Jibril itu. Dia yang nampak. Pada hari yang pertama Jibril alaihissalam mengerjakan sembahyang bersama-sama baginda sallallahu alaihi wasallam pada awal waktu tiap-tiap sembahyang yang 5. Dan pada hari yang kedua sembahyang dikerjakan pada waktunya yang lewat. Yang terakhir seperti yang dinyatakan mengenai sembahyang Isya. Kita kena ambil kira masalah sana. Dan pada waktu yang akhir sekali mengenai sembahyang zuhur, asar dan subuh. Sembahyang maghrib pula telah dikerjakan pada masa yang sama kerana masanya yang memang singkat. Maghrib ni memang singkat masa dia. Kalau nak lewat lagi pun tak jadi. Hadis ini juga telah dijadikan dalil oleh Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris nama dia, rahimahullahu taala mengenai waktu-waktu sembahyang dalam kitab di Al-Qum. Berdasarkan hadis yang tersebut dan hadis-hadis yang lain, alim ulama menerangkan bahawa waktu zuhur mulai dari gelincir matahari sehingga bayang-bayang suatu benda sama panjangnya dengan benda itu. Sekali. Waktu asar pula mulai dari bayang-bayang suatu benda sama panjang dengan benda itu hingga matahari terbenam. Hingga matahari jatuh. Ini yang kita jelas sekalinya macam ni. Tapi perbahasan sini dibahas oleh ulama-ulama hadis lagi, dia kata bukan mutlak gitu. Maksudnya sehingga matahari terbenam ini untuk waktu darurat. Ada waktu ikhtiar, berhenti sekat 2 kali bayar tadi. Waktu maghrib pula mulai dari matahari terbenam hingga hilang mega merah. Hingga hilang cahaya di langit.
Waktu Isya pula mulai dari hilang hingga merah hingga terbit fajar, hadis. Hingga waktu subuh. Waktu dan waktu subuh ialah mulai dari terbit fajar shadiq hingga terbit matahari. Arahan memelihara sembahyang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebenarnya termasuk juga memelihara dan menjaga waktunya yang betul. Jadi kita ayat apa ni? Makna maya ni bukan sakat jaga perbuatan kalau 4 rakaat. Jaga waktu dan jaga perkara-perkara lain lagi yang boleh. Sembahyang yang afdal ialah yang dikerjakan pada awal waktunya. Berdasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali afdal? Orang tanya Nabi, ya Rasulullah, manakah amalan yang paling afdal sekali? Amalan yang paling afdal sekali apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu li waqtiha. Iaitulah semaya di awal waktu dia. Jangan tangguh. Wa birrul walidain, buat baik, khidmat kepada dua ibu bapa. Wal jihad, tsumma al jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Ini kerja afdal lah. Hak tentu dah mudahnya, tak kena bayar, tak kena apa-apanya. Hak kita boleh buatnya. Kerja yang paling afdal ni apa? Semaya. Awal waktu. Kalau kita planning molek jadi. Kita planning molek. Bila nak masuk waktu, siap. Di semaya. Birrul walidain ini, kalau amu ayah masih ada lagi, bolehlah kita khidmat ke dia. Kalau tak ada dah pun, kita khidmat cara dia tak ada. Dengan berdoa ke dia. Jihad fisabilillah ni banyak jenis jihad dah ni. Jihad menegakkan Islam, jihad. Tapi orang kata tak sebut jihad menegakkan Islam, dia sebut jihad ekonomi yang lain. Nak banyak gila-gila. Itu ya jihad ada lain. Jihad Islam nak mempertahankan Islam, tak berani nak kata. Pasal apa tak berani nak kata? Takut tembul dengan Cikgu San. Mana Cikgu San? Mereka dengan kawan-kawan dia. Jadi sebagai kata orang ni jadi masalah lagi. Yang keempat, menutup aurat. Orang yang mengerjakan sembahyang disyaratkan menutup aurat. Aurat lelaki ialah di antara pusat dan kedua lututnya. Seperti yang diterangkan dalam hadis yang berikut. Mudahlah, saya boleh pakai luar pendek. Kat lututnya pusat ya. Jalan, tak apa. Itu asalnya. Asal bagi orang tak ada pakai yang lain. Hak ni yang dia ada. Boleh lah sekali. Tapi orang yang ada, nak pergi kedai, boleh pakai wajah, nak pergi masjid, boleh pergi pusat dengan lutut. Ini apa cerita? Dalam ayat tadi tu saya sebut dah, khuzu zinatakum inda qiblah. Apa dia orang ayat Quran depan? Pasal nak kapur dengan hadis tu lah. Kayak dah kita ni, fiqh sunnah ni, dia masa dia syarah ni tak boleh ayat tengah tu. Ayat berdepan lalu. Ayat tadi, khuzu zinatakum nak pasal mana? Nak pasal sini, di hadis 54. Kalau lah aurat ni boleh, memang dibolehkan. Cakap lutut dengan pusat. Tapi bukanlah betul cara nak pergi semaya, kita nak pergi kedai tak pakai lagu tu. Kalau pakai lagu tu pun, orang tengok dia ni, tak apa molek lah, jadi dah. Apa pula entak baju mari sini. Jadi ayat tadi, ayat khuzu zinatakum ni, indakum. Arah Allah Ta'ala supaya kita ni berhias, pakai comel-comel nak pergi ke masjid. Ni nak pergi pakai bawah ya pakai comel, nak pergi masjid tu. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, auratul mu'min ma baina surratihi ila rukbatihi. Dari Abu Sa'id al-Khudri, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aurat laki-laki yang beriman ialah di antara pusatnya hingga lututnya. Tengok nombor 1 bawah tu. Lafaz asalnya dalam Faidul Qadir disebut auratul mukmin. Aurat laki-laki yang beriman. Tetapi menurut kajian pensyarahnya Al-Manawi bahawa dalam beberapa nuskah asal yang sah disebutkan auratul rajuli. Auratul rajuli maknanya kalau ada auratul mukmin umum, tapi auratul rajul khusus pada orang laki-laki, aurat yang cakap pusat dengan lutut. Lo ni orang tino pun dia ke pusat dengan lutut juga aurat dia. Ada tu baju tu apa tu lo mau jadi makan. Semua hadis ni pelik sikit. Rawahu Samwai. Dalam kitabnya dia hadis ni diambil daripada kitab dia panggil Al-Jami' As-Saghir.
Al-Jami' as-Saghir ni, Al-Imam As-Suyuti, dia kupu hadis-hadis berdasarkan kepada hadis ikut mata dia. Depan. Kalau inna berlaku. Kalau la berlaku. Itu dia panggil Al-Jami' as-Saghir. Tapi dalam hadis Jami' as-Saghir tak ada berlaku. Ada sahih, ada hak dhaif, bahkan ada yang lebih pada tu lagi pun dhaif jiddan pun ada. Jadi kata ulama-ulama hadis ini dia kata apa? Dhaif. Hadis ini dhaif, hadis auratul mukmin. Tengok nombor 2 di bawah tu dia kata Al-Jami' as-Saghir hadis. Dia kata hadis hasan, Suyuti kata ada yang mengatakan hadis ini dhaif, ni sebagaimana dijelaskan oleh Al-Manawi dalam Faidul Qadir. Imam Bukhari menyatakan ada hadis dari Ibnu Abbas dan Jurh yang menegaskan bahawa paha itu adalah aurah. Ada lagi hadis lain yang menegaskan paha itu aurah. Dan ada pula hadis dari Anas yang menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyelak baju dari paha. Mana baju dia labur, dia akak apa paha dia. Nampak lagu mana? Ada 2 hadis ni kata tak aurat, ada juga tak aurat. Imam Bukhari memberikan kesimpulan bahawa hadis Anas yang mengatakan paha bukan aurat lebih sah sanad. Maknanya Imam Bukhari dalam huraian dia hadis yang mengatakan paha tak aurat. Pasal tu lah tak boleh pakai luar pendek gitu jalan kat situ. Orang kita ni main-main pakai luar pendek dah. Nak kita dia jauh dah tapi tak nak basuh kereta tu simple ya. Tahu luar pendek, kalau pakai luar panjang aku cuci juga kereta kau tak cuci. Dia mau kata tak pendek basuh kereta luar panjang ni. Kena pakai luar pendek bagus pakai putih. Nah, habis tigamnya ni. Pasal kali dia TV lagu tu kali orang-orang di barat basuh kereta. Jadi nikah hadis Anas, dia kata paha tidak aurat. Lebih sah sanadnya, tapi hadis juga yang menegaskan bahawa paha adalah aurat lebih selamat diamalkan. Maknanya hal ini lebih jelas lagi. Sebagaimana jelas oleh Al-Hafidz Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Jadi kesimpulannya, panjanglah orang bahas paha aurat atau tak aurat. Jadi kata Syekh ini, kita tutup itu lebih selamat. Dalam hadis juga dinyatakan, bukan sekadar menutup aurat saja, bahkan orang laki-laki digalakkan memakai baju semasa sembahyang. Kerana cara yang demikian lebih hormat dan sopan semasa menghadap Tuhan. Mana ada dalam hadis lain Nabi kita larang, jangan musmaya tak ada bersatu atas bau. Tak ada bersatu atas bau kita. Maknanya kalau kita pakai baju kerak ni, tak tutup bau tu tak comel. Pasal jangan salah bila kita pergi Mekah. Banyak sebahagian jemaah haji ni bila dia saut kat bawah tu pakai air tu. Jadi waktu nak sembahyang, dia kena tutup balik bau dia tu. Tutup semula. Waktu tawaf dia pakai lagu tu, pakai jenis kat bawah ni. Dia orang kita ni kalau hak jenis pergi ke dia, daripada Kuala Lumpur dia pakai air, saut kat bawah dah. Duk KLIA ni di Kelana Jaya tu pakai saut dah bawah. Duk lagi kata ni hak ni Mekah ni nak tawaf bau saut. Orang panggil buka itibak ni panggil buka bau tu. Jangan bergaduh, tak kena tepat. Bahkan dalam Al-Quran digalakkan supaya memakai pakaian cukup sempurna dan berhias indah ketika mengerjakan sembahyang seperti yang tersebut pada ayat 31 surah Al-Aqaf tadi, Al-A'raf yang diterangkan, yang dijelaskan pada awal pasal ini. Aurat perempuan. Aurat perempuan ialah seluruh tubuh badannya kecuali muka dan kedua tapak tangan. Aurat perempuan ni, tengok ni, tanda besar itu, seluruh tubuhnya kecuali muka dengan dua tapak tangan. Kalau ni yang dia boleh bukanya, dua tapak tangan dengan muka dia. Ini pun, mana dalam masalah semaya. Dalam masalah semaya, boleh buka tangan dengan muka. Tapi dalam masalah tak semaya kan? Dalam masalah tak semaya pun, serupa ya. Bagi orang mukmin ni pakai dia boleh semaya, pakai tu lah dia pakai luar semaya. Semua orang yang mukmin yang dia panggil berpaham sekular ni, yang beza di antara pakaian semaya dengan tak semaya. Pasal itulah kita kena buat kaitan. Kalau tak buat kaitan tak boleh semaya. Maknanya bila kita tak buat kaitan tak boleh semaya, ini menunjukkan pakaian kita ni tidak bertepatan kerana tak tutup aurat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sepatutnya orang mukmin tak ada kaitan dengan dia. Pakaian hak dia pakai pergi kedai, hak dia pergi pakai pergi mana-mana tu, itulah pakaian yang dia buat semaya. Dia kata boleh ke? Apa tak boleh? Jadi dia tutup aurat dia, muka tutup dia, pakai telekor molek-molek dia.
Tangan kaki dia, nak apa nak? Pakai stokir. Labuh di kain dia tu. Tangan dia tutup. Bawa dia panggil ada stokir hak jenis tutup. Ini tak apa buka ni. Dia kata duk nyusuh bawa kokan. Kata siapa dia suruh bawa kokan? Kalau dalam syariatnya dia suruh pakai yah mayat di jalan. Soal aurat perempuan ditegaskan dalam Al-Quran pada ayat 31 surah An-Nur dan ayat 59 dalam surah Al-Ahzab. Dalam hadis pula diterangkan seperti berikut. An Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalu Allahu salata haidin illa bi-khimar. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, sanad dia sahih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima sembahyang perempuan yang telah baligh melainkan dengan menutup auratnya dengan memakai tudung kepala. Tudung kepala molek-molek. Tudung kepala ialah yang dapat menutup kepala dan lehernya. Untuk mematuhi perintah ini, kaum perempuan menggunakan telekung. Mana tu guna telekung tu lebih, orang panggil lebih bergalus lagi lah. Tapi jangan sampai tak ada telekung, tak boleh semaya. Ini jadi masalah. Dalam hadis yang berikut, kaum perempuan juga diperintahkan menutup kakinya. An Ummi Salamah radhiyallahu taala anha annaha sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam atusalli al-mar'atu fi dir'in wa khimarin bighairi izarin qala idza kana ad-dir'u sabighan yughatti zuhura qadamayha rawahu Abu Daud bisanad dhaif. Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwa ia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bolehkah seorang perempuan sembahyang dengan hanya memakai baju panjang, pakai baju labuh saja dan tudung kepala, tetapi tidak memakai kain labuh, tak labuh kain turun bawah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, boleh apabila baju itu labuh menutup belakang kedua tapak kaki. Jadi di sini boleh penyelesaian kita, kalau tak ada kain labuh pun, kita bawa stokir yang tebal, boleh tutup, boleh pakai, tak ada masalah. Pasal tu dia orang kita ni bila dia pergi Mekah, dia tengok apa orang sini tak bawa kain turun, mari sembahyang di masjid Nabi. Di Masjid Haram. Tak payah sulkun dia pakai molek tu, pasti boleh tutup dah aurat dia. Syarat yang ketiga, yang kelima, menghadap kiblat. Di antara syarat-syarat sah sembahyang ialah menghadap kiblat. Soal kiblat ini dinyatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dari mana saja engkau keluar untuk mengerjakan sembahyang, maka hadaplah mukamu ke arah Masjidil Haram, ke arah Kaabah. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Dalam hadis pula diterangkan seperti berikut. Anil Bara' radhiyallahu ta'ala anhu qala, "Shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwa Baitul Maqdis 16 syahra atau 17 syahra, thumma surifna nahwa al-Ka'bah." Rawahu Muslim. Dari Al-Bara' katanya, kami telah sembahyang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Bila ni? Mula-mula Nabi kita hijrah. Menghadap ke Baitul Maqdis. Selama 16 atau 17 bulan, pada tahun yang kedua hijrah, Allah Taala bagi bagi kebenaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh balik ke Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Falan walliyannaka qiblatan tardaha. Ada ke kiblat amun ada ke Ka'bah. Kemudian kami diarahkan berkiblatkan ke Ka'bah. Jadi hadis ini jelas kepada kita dalil pada syarat semaya itu mesti ke arah Ka'bah dalam semaya fardu, semaya sunat berjalan. Dalam hadis yang berikut ditegaskan lagi tentang soal menghadap kiblat. An Rifa'ah ibni Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil musii fi salatihi idza aradta an tusalliya fatawadda fa ahsin wudu'ak thumma istaqbilil qiblah thumma kabbir. Rawahu Imam Ahmad. Dari Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang mengerjakan sembahyang dengan cara tidak betul. Kalau orang ngaji bab maya dia panggil al-musii salat. Ada seorang ni dia masuk maya tak betul. Lorak maya. Ada pemaninah, tak ada apa. Sudah maya, dia pergi salat dengan Nabi. Nabi kata, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik pergi maya mula. Tak maya tadi tu. Maya tak ada pemaninahnya, baca terlalu. 3 kali dia ulang.
Kali yang ketiga dia, ya Rasulullah, aku tak mesti dalam hal lain. Fa aku buat ni, fa tu ya aku mesti. Nabi kita ajar. Jadi antara Nabi kita ajar ni, idza aradta an tusalli. Apabila engkau nak mengerjakan sembahyang, maka berwuduklah dengan cara yang sebaik-baiknya. Nabi kita ajar. Kemudianlah engkau menghadap kiblat. Nah ini dalil kitanya dalam bab kita ni menghadap kiblat. Nabi kita suruh al-mufsid salatahu ni suruh menghadap kiblat. Kemudian bertakbirlah mengerjakan sembahyang. Jadi habislah kita secara ringkasnya dalam kitab kita ni. Memang dia buat ringkas benar tentang syarat-syarat sembahyang. Jadi daripada kita tak dengar rasa kita ngaji juga lah syarat-syarat sembahyang. Kita masuk pada pasal yang ketiga pula insya-Allah taala.